Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, Alhamdulillah. So hari ini saya nak buat live tentang kempen kesedaran hibah. Okay, kempen kesedaran hibah. Alright, so buat mana yang nak masuk, yang nak dengar tu, boleh terus masuk. Okay, boleh terus masuk. Okay, sebentar. Okay, yang mana yang nak baru masuk tu, boleh Roger boleh Roger. Okay, mana yang nak masuk tu boleh Roger lah. Okay, boleh Roger. Right. Okay, jom. Jom, mari kita alright, jom. Okay, terang sangat. Okay, kita bagi terang lah muka kita. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Asif bin Muhammad Razif. Okay, malam ni saya bawa ada kesempatan untuk buat live lah, sebab siang tadi saya sibuk dan tak berapa sihat lagi ni. Okay, tengah pening kepala. Okay, so saya nak ceritakan sedikit tentang apa itu hibah. Okay, saya nak ceritakan sedikit apa itu hibah. Okay, warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, Assalamualaikum. Okey, so sebelum saya nak pergi lebih lanjut, saya nak minta satu je, tolong share dulu sebelum saya nak kongsikan tentang kepentingan hibah. Okey, kepentingan hibah, tajuk yang sangat serius, cuma saya akan ringkaskan malam ni lah. Okey, saya akan ambil masa mungkin dalam setengah jam ataupun sejam. Okey, yang ni saya ceritakan berdasarkan apa yang saya dah pergi training lah under Hong Leong. Bank lah, under Bank Hong Leong. Okay, geng. So apa tunggu lagi? Mari kita share ramai-ramai dulu. Okay, jangan lupa siapa yang nonton video ni, korang boleh lah copy link dan sharekan kepada semua grup-grup yang ada, supaya beringat dan membuat persediaan awal. Okey, Okey, so kalau kata ada apa-apa persoalan di bawah, boleh komen di bawah ataupun bolehlah WhatsApp saya seterusnya. Boleh WhatsApp saya seterusnya untuk maklumat lanjut. Okey, nak carum ke? Alright, hibah FB Live. Okay, so dekat situ saya dah komen. So nanti korang boleh ni lah, korang boleh klik link tu dan dia akan terus WhatsApp nombor saya lah. Okay, so hari ni saya nak menceritakan tentang kepentingan hibah. Okay, hari ini saya akan menceritakan tentang kepentingan hibah, yang mana benda ini sesuai dan sangat digalakkan. Okay, sangat digalakkan untuk kita sertai hibah ini. Okay, sebentar Okay, so jemput masuk ramai-ramai. Okay, supaya kita dapat share knowledge ni kepada lebih ramai orang. Okay, boleh share knowledge ni kepada ramai orang lah. Okay, kempen kesedaran ini, InsyaAllah lepas live ni saya akan post banyak ke grup-grup sebagai kempen kesedaran saya yang saya anjurkan. Macam tu. Okay, so buat mana yang masih bujang, yang masih lagi berkahwin, okay, boleh tonton live ini. Okay, boleh ajak ramai-ramai lagi lah.
Okey, boleh ajak ramai-ramai. Mana yang baru tengah sarapan tu kan, sarapan pula, yang tengah makan malam, boleh lepas makan malam tu, boleh terus masuk. Okey. So intro, saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Asif. Okey. So saya buat macam-macam bisnes part time lah. Okey, macam-macam buat bisnes, jual telefon, jual aksesori telefon, okey, jual produk kesihatan yang daripada SKV, okey. Dan sekarang ni saya buat takaful lah, takaful. Okey, so mana-mana yang nak produk-produk lain boleh WhatsApp saya segera boleh WhatsApp saya segera. Printing dan design pun saya ada buat juga. Okey, printing banner, printing stiker pun boleh juga, saya boleh lakukan lah, insya-Allah. Waktu lapang saya akan buat lah, sebab saya terikat dengan waktu kerja. Okey, so yang semua-semua tu sekarang ni semua jadi part time. Bisnes telefon, bisnes printing, okey, takaful, SKV, dan macam-macam lah. Software, auto, roket, iklan, semua kita jual, insya-Allah. Itu sebagai side income kita lah. Okey. So malam ini saya nak terangkan tentang apa itu hibah lah. Okey, apa itu hibah. So yang mana yang baru masuk, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Asif bin Muhammad Asif. Okey, Takaful Advisor from Hong Leong MSIG Takaful. Okey, so kenapa Hong Leong MSIG Takaful? Okey, dia sebab dia gabungan daripada Hong Leong dan MSIG. So dalam pegangan saham ni, yang paling tinggi adalah Hong Leong lah. Okey, sebab nak membuka satu syarikat yang besar, Takaful ni, dia perlukan dana yang besar. Sebab apa? Dia merupakan tabung. Okey, dia macam khairat kematian lah, kita bayar tahunan. Okey, macam khairat kematian, kita bayar tahunan sekali tu. And then kalau orang lain meninggal, kita akan pakai guna tu untuk uruskan jenazah lah. Itu akhirat kematian. Tapi ini adalah hibah. Konsep dia lebih kurang macam akhirat kematian lah. Dan hibah ni, dia adalah satu bentuk wang pampasan ataupun hadiah. Hadiah yang mana kita sebagai yang hidup, kita letak nama hadiah tu, penerima hadiah tu kepada siapa? Hibah ni akan dapat kepada penerima setelah kita meninggal dunia. Okey, faham? Jelas kat situ? Kalau jelas boleh komen. Kalau ada apa-apa persoalan boleh komen juga dekat bawah. Korang nak like ke, nak share ke, boleh terus komen dekat bawah. Okey, so dia adalah wang pemberian hadiah. Wang dia hadiah lah, berbentuk wang. Okey, hibah ni berbentuk wang. Tapi hibah boleh juga terjadi hibah kereta, hibah rumah, hibah tanah. Boleh. Sebab apa? Dia akan diberikan kepada penerima setelah kita meninggal dunia. Alright. So, siapa yang boleh ambil hibah ini? First, yang pertama, orang yang dah ada income lah. Yang ada income. Sebab apa? Dia nak bayar tahunan. Okay, kalau dia tak mampu tahunan, kita bayar bulanan ataupun half ataupun quarter. Okay, so quarter, dia boleh bayar bulanan, quarter, half dan yearly. Okay, so kalau boleh nak bayar tahunan pun boleh lah. Sebab apa? Supaya apa? Supaya net, kalau katalah korang nak bayar bulan-bulan kan, so bulan ni korang nak bayar, bulan depan nak bayar, so nanti masuk bulan yang kelima, nanti korang tak mampu nak bayar, nanti kita pula nak mengejar kelewatan nak bayar tu lah kan. So better bayar tahunan lah. Tahunan pun murah saja. Macam semalam kawan saya, dia WhatsApp saya lah, Asif, berapa aku punya ni, tolong cekkan jap. Setelah cek-cek, dia punya harga RM60, kita bagi dia pampasan RM200,000. Kita buat dia RM200,000 untuk dia. Okey.
So umur dia baru 35, RM60 sahaja. So kalau lagi dia paling 50 pun boleh, RM100,000 lah kita bagi. Package RM50, minimum RM50 yang itu tidak merokok, tidak vape, tak ada sejarah penyakit. Okey, kalau kata ada sejarah penyakit, WhatsApp je saya, nanti saya akan kirakan berapa dan berapa. Okey, so minimum 50 dapat RM100,000. RM100,000. Dia ada waiver. Okey, okey. So sebelum tu saya tak nak cerita waiver apa semua. Wang hibah ni akan diberikan kepada penerima setelah kematian kita. Contoh orang bujang nak bagi kepada mak ayah boleh. Suami nak bagi isteri, nak bagi kepada anak-anak boleh. Suami nak isteri nak bagi suami, nak bagi anak-anak pun boleh. Nak bagi mak ayah, mak mertua pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Ayah angkat nak bagi hadiah kepada anak angkat pun boleh juga. Sebagai contoh, saya ada baca satu posting tentang Datuk Rizalman lah. Dia hibahkan harta kepada anaknya lah. So maksudnya dia dah buat persediaan awal. So kalau kata dia dah meninggal dunia, wang tersebut akan dapat kepada anak dia lah. Sebab apa? Anak angkat tak akan masuk dalam list faraid. Okay, so maksudnya apa? Maksudnya setelah dia meninggal, harta dia takkan pergi kepada anak angkatnya. Faham? Itu konsep dia. Faraid ni apa? Adik-beradik, ibu, ayah. Okay, so ibu, ayah, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Anak perempuan, anak lelaki. So anak lelaki ni akan stop harta tu. Okay, kalau anda ada anak lelaki, harta tu akan stop dalam kalangan keluarga saja. So kalau anak lelaki tak ada, last anak perempuan, so dia akan pergi kepada adik-beradik. Nampak tak? Nampak tak? Dia akan pergi ke adik-beradik. Itu konsep faraid. Okay, so hibah ni, bila kata dia sebagai hadiah kepada penerima, bila dia pergi kepada penerima, so maksudnya dia tak akan melalui proses faraid. Dia akan melalui proses daripada ejen saya. Saya akan buat tuntutan itu kepada you submit kita orang dokumen sijil kematian. So nanti kita akan submit kepada bank, okey, untuk urusan tuntutan hibah tersebut. So paling sekejap pun dalam masa sebulan lah. Ambil proses tup. You nak buat urus pengebumian, you nak buat report, you nak pergi buat tahlil, you nak pergi keluar sijil kematian, apa semua. So kita dah dapat sijil kematian. So nanti kita akan dapat kata apa, kita akan proses lah. Proses claim tu kita akan proses. Bila dah proses, nanti kita akan berikan kepada bank lah. Nanti bank akan luluskan. Kita tengok underwriter macam mana. Kalau kes bunuh diri, dia makan masa lama. Sebab apa? Dia nak masuk forensik. Okay, kita nak tengok punca dia, tengok ada unsur jenayah ke tak ada unsur jenayah. So kita serahkan pada pihak polis dulu, settlekan dulu. Lepas tu kita masuk kita punya proses lah. Kita ada melalui proses dia lah. Lama. Okay, kalau meninggal disebabkan bunuh diri, lama. Dia lama. Proses dia lama. Okay, tak adalah lama dalam 3 tahun macam tu. So kalau yang meninggal biasa yang ni, dalam sebulan dah ada proses lah. Depend kepada you bagi submit sijil kematian tu lah. Dokumen apa yang kami minta. Okay, so hibah ni memang tak akan melalui proses faraid. Itu yang best. Itu yang best. Kalau anda perasan, dalam saya punya training, trainer ada bagi tahu bahawa 66.6 bilion harta pusaka yang tak dituntut. Itu adalah kalangan umat Islam, Melayu umat Islam. 66.6 bilion. Okay, dia
bila anda meninggal dunia, bila seseorang meninggal dunia, harta tersebut akan dibekukan secara automatik. Bila sijil kematian dah dikeluarkan, bila anda dah buat report polis tentang kematian, hospital dah keluarkan report ada tentang kematian apa semua, secara automatik bank negara akan blok semua sekali. Anda perasan? Okay. Bank negara akan blok semua sekali akaun, aset, kereta, rumah, kereta, apa lagi. Mana yang boleh blok, dia akan blok dulu. Dia akan bekukan. Okay, bila bekukan bermaksud siapa yang tinggal selepas itu. Kalau suami meninggal, mungkin ada isteri, anak-anak, ibu ayah. Okay. So kalau isteri meninggal, dia ada suami, ada anak, ada ibu ayah, adik-beradik dan sebagainya lah. Maknanya waris dalam keturunan. So di mana waris ini akan pergi dapatkan surat kuasa yang mengatakan kamu ini adalah waris si mati. Okey, apabila keluarnya surat kuasa yang mengatakan anda adalah waris si mati yang akan menguruskan harta-harta si mati ini, maka apa anda perlu buat? Anda kena pergi amanah raya, anda pergi pejabat tanah, pergi minta buat segala urusan tersebut. And then yang paling best, anda keluarkan duit anda sendiri. Okey, keluarkan duit anda sendiri untuk urusan di mahkamah dengan melantik peguam untuk mencairkan aset tersebut. Anda bayangkan, kalau anda tak buat persediaan awal, yang tinggal adalah si waris. Okay, kalau anda tak tinggalkan sesen pun dekat si waris, tak tinggalkan hibah ini, so macam mana si waris nak uruskan anda punya urusan nak cairkan aset anda untuk melalui proses faraid? Anda bayang dengan duit teksi, duit Grab, makan minum, faraid rumah, faraid kereta, faraid tanah, macam mana semua tu? So, bila kata hibah ni, anda boleh hadiahkan kepada mereka, okey, untuk mereka melangsaikan hutang-hutang yang anda ada tu lah. Okey, kalau kata buy bank, boleh lah, consider lah buy bank, dia nak bayar bulan-bulan ke, ataupun nak bayar sedebuk ke. Tapi semua tu dia akan melalui proses faraid. Sebab tu kalau anda perasan, kenapa JPJ bagi renew rotek 6 bulan untuk kereta, kenderaan. Sebab anda tak uruskan pertukaran nama tersebut, tak uruskan lagi. Anda nampak betapa payahnya nak cairkan aset anda tanpa ada hibah wasi. Okey. Saya cakap benda betul, guys. So kalau anda tak percaya, anda boleh Google apa semua. Dan Sultan Perak, Sultan Nazrin pun melancarkan kempen hibah ini. Kempen hibah ni, kempen hibah ni dia nak kalau boleh nak mengurangkan harta pusaka tu. Simpan-simpan banyak-banyak nak buat apa? Kan? Bila harta dah bekukan, kesian waris, si isteri, si anak yang nak makan terpaksa, yang si isteri yang tak kerja terpaksa kerja semula nak cari makan, suap bagi makan anak-anak. Sekurang-kurangnya bila anda dah bagi hibah, so dah boleh guna pakai dulu duit tu untuk urusan faraid rumah. Okey, faraid rumah tu separuh isteri tau. Separuh isteri. So yang selebihnya kena bagilah mak, ayah, adik-beradik.
nak ikutlah proses faraid yang ada. Okay, so saya nak ajak semua buat satu hibah. RM50 pun tak apa, ada RM100,000. So next you all nak update pun boleh, tak ada masalah. RM50 je. Kalau kali setahun, 50 kali setahun baru berapa? Baru 600 setahun. RM50 baru setahun. Bayar dulu 600, dah settle setahun. So korang cari balik duit tu. So tahun depan bayar balik. 600 tu simple je guys. Simple je 600 tu. Nak dapat 600 tu bagi saya bukanlah simple sangat kan. Kalau anda tak mampu 600, boleh je bayar 50 tiap-tiap bulan. Okay, pembayaran tu kita ada cash, debit card, credit card. Boleh kita potong lah debit card, credit card, jom pay. Okay, so apa lagi? Kalau kata korang nak ada persoalan dekat bawah, boleh komen, nanti saya akan jawab waktu live ni. Waktu live ataupun nanti dah habis live, nanti saya nampak komen tu, nanti saya akan reply lah. Saya akan reply. Okay, so hibah ni, kalau katalah anda buat 1 bilion, 2 bilion, boleh, tak ada masalah. Cuma bayaran lah, contribution bulan-bulan. Okay, takaful ni, hibah ni dia jenis tabung tau. Tabung. Okay, sebagai contoh saya simpan RM50 sebulan. Contoh RM50. Si A simpan 50, si B simpan 50, si D simpan 50. So nanti dia dah jadi satu tabung. Bila satu tabung, okay, contohlah si A meninggal. So duit daripada A, B, C tu kan dah bayar. So akan kumpul semua pergi ke si A. Dia akan pergi ke si A. So lepas tu nanti kan si B dah meninggal. Okay, nanti duit A, B, C tu pergi balik si B. Dia tabung. Dia jenis satu tabung dan pergi kepada situ. Okay. So yang hibah ni, saya nak bagi ajak anda pakai hibah berganda lah. Hibah berganda, ambil RM500,000 punya pampasan. Okay, kalau kata meninggal disebabkan kemalangan, 1.2 juta lah dapat. 1 juta. 2 kali ganda, 1 juta. Okay. Kalau kematian disebabkan mengejarkan haji dan umrah, okay, bila mengejarkan haji dan umrah, dia akan dapat 1.5 juta, 3 kali ganda. Dia akan berganda. Dia berganda. Meninggal disebabkan kematian biasa 2 kali. 2 kali lah. Ialah kemalangan 2 kali. Okay, so setiap 10 tahun nilaian anda tu, tabungan anda tu akan bertambah 10%, tak silap saya. Okay, so berbaloi tak berbaloi. Okay, ambil yang RM500, ambil yang berganda. So okay, contohlah kalau anda letak penerima hibah tu seorang, dia akan dapat RM500,000. Kalau anda buat 2 orang, tengok depend, anda nak letak 50% ataupun 50%. Kalau 50% daripada RM500,000, so RM250,000 lah seorang. RM250,000. Okay, contohlah anda kata yang ni nak dapat 10% je, yang ini akan dapat 90%. So 90% daripada RM900,000 dah berapa? So dia macam tu lah. Anda boleh letak limit berapa ramai pun. Anda boleh letak limit, anda yang hibah ni dia tak ada limit. Anda boleh letak seberapa ramai yang boleh. Tapi depend kepada anda nak letak seorang tu berapa persen. Contoh kalau seorang dapat RM500,000. Kalau 2 orang, kalau anda nak buat 50%, 250,000 seorang. RM250,000. Ya. Bahagilah RM500,000, 2,500 lah.
So dia unlimit, tak kisah anda nak letak 20 orang pun boleh. Sebab tu kalau ada anak angkat, better ambil lah kan. So kita hadiahkanlah sedikit kepada anak angkat tu lepas kita tiada nanti. Okay, kecuali kiamat lah. Kiamat memang tak dapat lah. Kiamat siapa pun tak boleh nak buat. Okay, so selagi masih hidup, kita simpan, kita bayar tahunan. Okay, supaya bulanan-bulanan tu kita tak kejar. Bila kita tak kejar, korang pun tak pening. Next year baru kita akan kejar, remind balik untuk bayar. Better bayar setahun lah. Senang. Macam buat grant kereta. Kenapa buat setahun? Sebab JPJ pun tak nak pening nak kejar korang tiap-tiap bulan. Kan? JPJ pun tak nak pening. Dia pun tak nak penuhkan kaunter. Sebab tu dia buat setahun. Anda bayangkan, saya pernah jadi runner JPJ. Saya pergi penuh sebab PKP lah. Kan? Road tax tak boleh nak buat, insurans tak boleh buat. Road tax lah. Beratur boy, beratur. Memang beratur. So sebab apa dia buat setahun? Sebab dia tak nak kejar bulan-bulan. Dia tak nak kejar bulan-bulan. Serius saya cakap. Dia tak nak kejar bulan-bulan. Dia penat. Dan dia nak kurangkan kesesakan kat kaunter. Sebab tu dia buat setahun. Sama juga macam hibah ni. Korang boleh buat setahun. So kita orang tak adalah nak kejar. Mesej tiap-tiap hari mesej. Sila bayar, anda mempunyai tunggakan. Takkan nak buat macam tu. Anda pun rimas kan. So bayar setahun. So kita orang dah tak kejar. Tahun depan baru kita orang kejar balik lah. Kita akan remind balik. So sebab itu saya nak ajak semua orang buat hibah. Okay, penting sangat hibah ini. Sebab harta dekat Malaysia tahun 2020 dekat 66.6 bilion guys. Sedih banyak sangat harta tu. Yang kalau dapat dekat waris, kalau kata dapat kat waris kan senang. Dia bolehlah teruskan hidup tanpa susah-susah. Okay. So sebagai kita yang bujang ni kalau kita kerja, kita bagi duit dekat mak ayah. Contoh kalau kita tak ada, kalau kita tak ada, mak ayah dah tak ada punca pendapatan. So dekat situ, duit yang anda dah bagi sumbangan tu akan dapat dekat dorang. Hibah ni bukan dapat waktu hidup tau. Hibah ni bayar waktu hidup, dapat waktu lepas kita meninggal. Dia macam tu. Okay, hai Azila, hai Fadil, hai Izian, hai Auni. Okay. So, dia sangat penting. Sebab kita nak, itulah kata. Sebab bila kata lepas kita meninggal, memang proses faraid memang leceh. Memang leceh guys. Waktu saya training, ada ejen, dia bagi tahu setahun tau dia nak uruskan faraid. Keluar duit kos tinggi. Nak bayar peguam, naik turun mahkamah, naik turun mahkamah tu, nak isi minyak lagi. Itu kalau ada kereta sendiri. Kalau naik Grab, pergi dah berapa, balik dah berapa, duit belum tentu dapat. Nak pergi amanah raya lagi, nak pergi biabat tanah lagi. Memang susah lah. Sebab tu saya fokus kepada hibah. Medical ada juga, investment ada juga. Tapi kita orang fokus, group All Star fokus kepada dua je, medical dan hibah. Tapi saya ambil pendirian, saya nak ambil hibah. Sebab kesian guys, kesian. Okay, kesian sangat. Kita meninggal, orang lain nak uruskan hutang kita tu dah payah. Silap air bulan, rumah kena tarik, bank, kereta kena tarik, motor kena tarik. Kan, kalau beli cash tak apa lah. Kalau beli cash, kereta beli cash tak apa lah. Tapi nak kena renew road tax tu kan 6 bulan. Sebab apa 6 bulan? Sebab link JPN, JPJ, polis hampir sama tau. Link dia sama, link government sama. So kalau dapat satu kematian pun sakat terus. Melainkan anda datang tunjukkan bukti.
Kan? Betul tak? Siapa setuju? Siapa setuju kat sini? Sebab kita tak tahu bila kita meninggal. Kan? Waktu bila kita meninggal, kita dah buat persediaan belum? Macam tu. So hibah berganda ni dia ada waiver lah. Dia ada waiver. So yang mana nanti company lah bayar. Okay. Kalau anda dah baru bayar 2 bulan, bulan ketiga, bulan 4, bulan kelima meninggal, boleh dapat terus dah hibah tu. So dalam sebulan insyaAllah proses settle. Kalau anda submit dokumen laju, saya submit dokumen laju, underwriter tak ada pending, settle. Memang settle. Okay. Memang settle. Cepatlah kan. Ejen yang waktu kita orang training dah ambil masa setahun tau nak uruskan harta tu. Naik turun amanah raya, naik turun pejabat tanah, naik turun mahkamah, cari peguam, bayar peguam, nak carikan aset korang tu. Dia adalah kalau atas harta atas 2 juta proses dia macam ni. Kalau bawah 2 juta proses dia macam ni. Dia lain proses dia. Sebab itu saya cadangkan kepada semua follower saya yang 4,999, tolong ambil hibah. Semurah mana pun ambil lah. RM50 pun boleh. RM50, RM100,000. Dia ada waiver, dia ada cash value, insyaAllah. Dan ada juga khairat kematian RM10,000. Khairat kematian RM10,000, RM2,000 setiap bulan. Berbaloi tak berbaloi guys. Sebab tu Hong Leong, sebab itu namanya Hong Leong MSIG. Sebab dia gabungan 2. Sebab dia tak boleh satu. Nanti fund dia tak besar. Bila Hong Leong MSIG takaful, dia dah sediakan satu tabung tau. Okay. So ada yang tanya saya, apa beza takaful dan insurans? Okay, insurans ni dia konvensional. Okay, dia konvensional. Yang pertama dia ada gharar, dia ada maisir dan ada riba. Okay, riba ni maksudnya apa? Nanti kalau korang lewat dia adalah cas dia, cas tersembunyi. Kan? Dia ada cas sana, cas sini. Dan insurans ni konsep dia jual beli. Okay? Bila jual beli, adalah gharar. Dia buat pelaburan, kita tak tahu dia buat pelaburan kat mana. Memang pulangan dia tinggi dan dia punya tu murah, tapi dia melabur dekat mana? Tempat Islamik ke tak Islamik? Okay, kalau kata dia melabur di tempat Arak, keuntungan tu dapat kat kita. Takkan kita nak makan? Tak boleh. Memang tak boleh. Orang Islam memang tak boleh. Garar, masir, kita tak tahu dia labur kat mana. Kan? Dan dia tak jelaskan kat mana dia nak melaburkan. Yang tahu dia akan bagi anda pulangan. Okay, garar, masir, riba. Dia ada cas tersembunyi. Percayalah cakap saya. Kalau takaful, dia bentuk tabungan. So maksudnya kita simpan satu tabung, orang lain nak pakai, bagi dulu. Okay, orang lain nak pakai, kita bagi. Time kita tak sampai lagi, tapi kita akan bagi kat orang dulu. Dia macam konsep khairat kematian lah. Dia jenis tabung. Okay, ramai-ramai simpan masuk dalam tu. Siapa nak bagi? Bagi. Bila kata tabungan tu tak cukup, nanti bank yang hibah ni, yang uruskan hibah ni akan pinjam dengan bank. Hong Leong akan pinjam. So dia akan bayar lah kat situ. Tapi kalau semua orang simpan, adalah tabung tu. Contohlah kita ada 10,000 orang. Contohlah kita ambil 5 orang. 5 ni carum atas satu tabung. Okay, Hong Leong lah tabung dia. Okay, so bila masa si A ni, si A, si B, A, B, C, D, E. Okay, kalau kata E meninggal, so duit tabung ni akan bagi dekat si E dululah. Okay, so kalau kata si A meninggal, tabung tu bagi kat si A pula. Macam tu. Dia konsep dia macam tu. Okay, takaful ni memang Islamik. Tak kisah nama hujung, kalau takaful memang Islamik. Jangan kira bank mana. Sebab takaful ni memang, orang kata apa, tabungan. Dia memang jenis tabungan. Dia memang bukan konsep jual beli. Kontrak dia bukan jual beli.
Dan kalau kata ada pelaburan pun, dia akan pergi dekat Islamic sebab takaful tu sendiri. Dalam takaful, ada pegawai syariah yang kontrol dalam tu. Yang menyelia duit kita. So dah akan tengok, kalau pergi ke riba, memang dia orang takkan bagi. So jangan risaulah bank Hong Leong ke, bank BSN ke, M-Bank ke, apa-apa bank sekalipun. Tapi kalau yang namanya takaful, kalau namanya pun takaful, memang Islamik dah. Memang Islamik. Tapi yang penting, korang kena jujur dengan ejen-ejen takaful ni. Okay, ejen-ejen takaful ni. Saya pun baru join takaful. Contoh kalau kita tak ada claim selama 10 tahun ke macam mana? Dia ada cash value. Lepas 19 tahun ada cash value. Dia ada cash value. Contoh kalau kita tak ada claim selama 10 tahun. Yang ini claim bukan, ini bukan medical card. Yang hibah ni kita carum. Kita simpan. And then once kalau kita dah meninggal, duit tu akan dapat kepada waris ataupun penama. Faham? Contohlah kalau kita meninggal, kita nak bagi isteri. Nanti duit tu akan dapat kat isteri. Dia tak ada claim. Macam tu. Dia kalau claim tu medical. Kalau claim tu medical. Claim tu medical. Speed Hunter. Yes, betul. Medical. Kalau claim ni medical. Kalau medical pun sama juga. Kalau kata medical, kalau selama 19 tahun tak ada claim apa-apa, kita akan dapat cash value lah. So maksudnya kita boleh ambil balik. Kita akan dapat cash value tu. Ada juga. So sedikit untuk medical card, kita ada juga medical card yang mana kita ada cover sehingga 1.12 juta. Okay, kita ada waiver. Okay, kita cover TPD, OAD, PPD. Okay, ada juga cover lah. So boleh WhatsApp saya, nanti saya akan minta quotation lah. Isi borang nanti saya akan WhatsApp nombor saya tu. Apa-apa WhatsApp nombor saya. Tapi lepas live nanti lah saya akan jawab. Kalau nak saya jawab direct, boleh komen. Okay. So bila once kalau korang perasan saya sentuh sikit medical card. Kalau korang perasan PUC, kenapa dia kata dia tak boleh claim? Okay, so yang pertama mungkin ingat nak ambil medical card, ingat nak ambil medical satu family dalam 4 orang. Boleh bang? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Kita ada kita boleh masukkan nama dalam tu. Boleh. Tapi bang, saya just nak ingatkan, yang mana kalau kata kita nak ambil medical family ni, boleh abang nak buat family satu dan kita nak 4 orang masuk sekali, boleh, tak ada masalah. Dia boleh mak, ayah kita kita, mak mertua tak masuk mak mertua tak masuk. Kalau kita carum, mak kita boleh masuk, ayah kita boleh masuk, isteri boleh, anak boleh, anak lelaki, anak perempuan boleh. So maksudnya mak, ayah, kita, isteri, anak lelaki, anak boleh. Dia tak silap saya dalam 10 orang. 10 orang boleh masuk. 10 orang boleh masuk dalam satu family. Tapi bang, saya just nak ingatkan, kalau kata ambil satu family pampasan hanya dapat pada payer je tau. Pampasan hanya dapat kepada payer saja. Payer ni bermaksud kalau abang bayar, okay, kalau abang bayar untuk family, okay, untuk family, yang pampasan tu akan dapat dekat abang je. Pampasan tu dapat dekat abang sahaja. Yang bawah abang 3 orang ni, 4 orang ke 3 orang ni takkan dapat pampasan. Dia akan hanya dapat medical card saja. Seorang, kalau 4 orang bawah abang, 4 tu akan dapat medical card sendiri. Dia akan ikut kepada main lah. Kalau main ambil yang 1.1 million, bawah tu pun akan ikut 1.1 million. Dia tak boleh melebihi 1.12 million, tak boleh. Dia boleh kurang, bawah ataupun sama level, boleh. Tapi pampasan hanya dapat dekat abang sahaja, yang tukang bayar. Kalau abang nak dapat pampasan, harga sama je. Dia harga ikut umur. Okay, abang bayar untuk 4 orang bawah pun boleh juga.
So nanti kalau 4 orang bawah tu, kalau terjadi apa-apa, dia akan dapat pampasan. Akan dapat pampasan. Betul. Dia akan dapat pampasan. Dia boleh je abang nak buat family sharing pun boleh. Abang bayar nak cover 4 bawah pun boleh, nak campur mak ayah pun boleh, masuk sekali pun boleh. Tak ada masalah. Boleh juga. Medical card kita tengok. Okey, medical card ni kita tengok kepada jenis pekerjaan, umur penting umur, jenis pekerjaan, ini dua ni penting. Merokok ataupun vape, sejarah penyakit. Kita tengok empat benda ni. Kalau abang ada bajet bulanan, bolehlah kita akan tengok bajet berapa yang boleh cover dan kita boleh offer lah berapa banyak. Okey. So, yang pertama kelas. Pekerjaan ni sebab apa? Pekerjaan dan umur ni sebab apa kita titik beratkan? Sebab umur ni semakin kita meningkat, semakin risiko tu ada, tinggi. Sebab tu bila waktu muda lagi murah sebenarnya berbanding dengan umur yang dah berusia. Dia tak sama dengan hibah. Hibah ni dia tak kira umur. Hibah tak kira umur, medical kira umur. Sebab apa? Risiko satu. Sebab apa? Vape dengan merokok dikira juga. Sebab dia risiko. Dua-dua ni risiko. Vape ni kena tengok bahan dalam tu, kita tak tahu bahan dalam tu ada nikotin ke apa ke, kita tak tahu. Kan? Merokok pun sama juga. Merokok mesti confirm. Tak confirm nikotin ada dalam tu. Dia and then kena tengok juga dua vape dengan merokok ni memang dikira lah. Empat benda ni kita akan ambil kira. Umur, pekerjaan, vape, merokok dan sejarah. Sebab macam PU said yang tak dapat claim tu, mungkin dia tak clear cut dengan agent, ataupun agent tu yang tak declare dengan company sewaktu isi borang tu. Dia sepatutnya kalau korang pernah ada sejarah penyakit, tiba-tiba nak ambil medical card, memang tak boleh. Hibah boleh. Dia tengok penyakit tu. Kita boleh try apply, dan kita akan tengok kepada underwriter tu lah, siapa yang meluluskan tu. Underwriter tu dia akan tengok lah kepada justifikasi company, syarat terma dia. Kalau kata lulus, dia akan luluskan lah. Kalau tak ada, memang tak dapat lah bang. Dia macam tu. Sebab tu medical card ni kena ambil sewaktu kita sihat, muda. Sebab tu waktu muda memang murah. Kita ada waiver, kita ada cash value, kita ada hospital income benefit. Hospital income benefit ni macam mana bang? Hospital income benefit ni maksudnya bila kata anda masuk hospital, setiap hari tu akan dapat allowance. Macam tu. So kalau abang masuk hospital bilik 200, kita akan cover 120,000. Kalau masuk bilik 300, bilik 500, dia ada value-value dia sendirilah. Dia depend kepada package yang abang nak masuk. Boleh bang, nanti abang WhatsApp saya. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lah. So dia macam tu lah. Cerita dia memang macam tu. So sebab tu saya nak terangkan kembali kenapa PUC tak dapat. Sebab saya baca dalam statement tu, dia kata dia ada masalah dalam perut, demam biasa apa semua. Dan perut tu dia tak declare dengan agent, dan agent tak declare dalam borang tersebut. Kemungkinan sebab kita memang kena clear cut dengan agent. Kurang kerja apa, merokok apa. Okay, kalau kata kerja, kalau kata technician, memang kelas 3 dan kelas ke-4 lah. Tukang masak, kelas ke-3. Guru, cikgu, kelas pertama. Engineer, dia kena tengok abang buat job scope apa. Main peranan juga yang tu. Sebab risiko kan, dia macam tu lah. Ada apa nak tanya bang? Boleh bang, nanti saya PM personal ke, nanti abang WhatsApp saya ke. Nanti saya akan ni
Apa beza kelas-kelas tu? Beza dia beza risiko dan beza bayaran. Beza bayaran. Contoh kalau macam cikgu, dia just mengajar je. So dia punya risiko tu kurang. Risiko tu kurang. Kalau kata tukang masak, kenapa dia akan pergi kepada kelas ketiga? Sebabnya tukang masak dia bermain dengan api. Bila dia bermain dengan api, dia boleh jadi kepada bila minyak tertumpah kat tangan. Kita tak tahu risiko tiba-tiba minyak tertumpah dekat tangan. Okay, dia boleh jadi melecut tahap ketiga, tahap kedua, tahap pertama. Kena tengok juga tu risiko tu. Kat tahap ketiga tu kena tengok dia ada sampai kulit ke. So dekat situ kos rawatan dah meningkat. Kalau kata kulit burn, kulit burn, kelas berapa burn dia? 1, 2, 3, 4. Dia beza. Lepas tu saya ambil contoh lagi, technician. Kalau technician tengok job scope dia apa. Baiki mesin yang ni apa semua kan. Contohlah, dia tengah drill, tangan dia tiba-tiba terkena drill, terputus tangan. So nak kena jahit tangan tu, dia dah kos. Dia nak sambung lagi kos tu. Lepas tu tengok jugalah, kadang-kadang sepihan mata tu terkena dekat tangan dia ke. So dia berbeza lah. Dia tengok kepada job scope lah. Walaupun kerja kedai makan, ambil tukang order, dia punya risiko tu kurang lah. Melainkan tukang masak. Tukang masak, contoh dia bermain api, mungkin kita tak tahu gas tu tiba-tiba bocor, meletup. So kita tak tahu kan. Risiko ni kita tak tahu. So cuma kita just declare kita pekerjaan apa. Macam tu bang. So setiap kelas tu harga dia berbeza lah. Berbeza kelas tu. So dia memang berbeza sangat. Medik Auni. So dia boleh jugalah tambahan. Kalau kata nak ambil medical card, boleh jugalah. Saya under Hong Leong MSIG Takaful. Dia bukan insurans. Dulu yang ejen dulu dia kena ambil insurans. Ambil yang dulu insurans kontrak perjanjian dia jual beli. Takaful ni dia Islamik, dia jenis tabungan. So kita menabung lah, kita simpan kan. Dah banyak. So siapa nak pakai dulu. So dah ada return dekat situ, ada pulangan lah kat situ. Macam tu. So jangan risau, sebab semua yang dekat Malaysia yang ada semuanya tertakluk di bawah bank negara lah. Semua tertakluk di bawah bank negara. Contoh AIA, FWD, Hong Leong MSIG Takaful, Prudential, semuanya tertakluk di bawah bank negara. Kita tak silap saya ada 11 Takaful. Sebab tu insurans murah. Yang lain semua mahal. Macam tu lah. So saya nak ajak semua, kalau kata saya cadangkanlah supaya kita bayaran caruman kita bayaran bayar tahun lah. Macam kita buat rotek kan, kita bayar tahun je terus. Sangat. Dan kita tak adalah nak kejar-kejar. Dan bila kan nanti kan saya nak minta, nanti kan korang block nombor saya. Bila korang block nombor saya, bank pula yang mesej tiap-tiap hari. So sama lah, tak ada guna lah bang. Macam tu. Dia sama je, korang buat perangai dengan Takaful satu, nanti dah kan efek dengan Takaful lain juga. Sebab dia bawah bank negara. Boleh kalau abang nak murah. Abang nak murah boleh. Abang pergi dekat bank negara, abang apply sendiri. Bank-bank mana yang ni, abang apply sendiri, urus sendiri. Kalau ada claim, urus sendiri. Macam tu. Kalau kita pakai ejen, abang contact ejen yang uruskan. Macam tu. Kita ada juga klinik-klinik panel, ada juga. Dan macam tu lah. So contohlah hibah ni kan, musim COVID ni. Okay,
Anda perasan tak? Kita pun tak tahu siapa yang kena. Dan secepat yang mana yang kena, kita tak tahu. So, adakah korang sempat nak buat hibah tu? Kan, kita pun tak tahu hibah. Kita pun tak tahu COVID ni datang bila. Kan? Tak tahu je ada orang meninggal. Kalau orang tu tak sempat nak buat hibah, sendiri mahu fikir lah. Dia macam tu lah bang. Abang akak semua kalau kata yang nak, boleh lah apply. Semurah mana pun boleh. RM50 ni saya berdasarkan minimum RM50. Kawan saya umur 35, RM60 dia punya contribution bulanan, RM60. So kalau bayar setahun 6 12 720 lah. 720. Dia boleh bang, tak ada masalah. Okay. Apa-apa boleh contact saya. InsyaAllah saya akan bantulah. Saya dengan tim-tim unit manager dan ejen-ejen All Star akan terus sebarkan kita punya kebaikan. Okay. Kalau apa-apa saya silap, salah, boleh PM saya. Kita betulkan. Saya akan betulkan balik statement. So far apa yang saya bagi tahu ni, saya dapat daripada train direct daripada HQ, daripada bank sendiri, trainer daripada Hong Leong bank sendiri. So nak kata saya sertifikat tak sertifikat, korang boleh check nama saya Muhammad Asif Muhammad Razif dekat Hong Leong MSIG Takaful ataupun bank negara lah. Saya ada Takaful advisor dan saya ada agent code. Okay. So mari kita sebarkan kebaikan ini dekat keluarga-keluarga, dekat masyarakat kita setempat sekeliling. Okey, kalau kata friend saya ada 4,999 orang, kurang seorang je lagi. Okey, boleh sebarkan semua kebaikan ini kepada semua, insya-Allah taala. Okey, itu sajalah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak follow up dengan customer jap. Okey, bye. Apa-apa boleh WhatsApp lah.